Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih atas kesempatan dan juga kesediaan anda meluangkan masa bersama kami di saluran TV1 Berita RTM dan juga di RTM Klik pada malam ini. Alhamdulillah lebih kurang sejam seperti yang dijanjikan kita bersiaran untuk naratif khas PRU DUN ke-15. Malam ini kita membawakan gambaran sudah pastinya penawaran yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani dan juga ekonomi Madani dalam usaha kita untuk merekayasa dan juga memperkasakan sektor agrokomoditi. Suka untuk saya membawa sedikit dapatan dan juga bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh sektor agrokomoditi ini pada suku pertama tahun ini saja menyumbang kepada 18.5 bilion ringgit kepada ekonomi negara. Ini disumbangkan oleh sektor agrokomoditi dan juga sumbangan itu termasuk kepada KDNK negara, dan ini sebenarnya adalah untuk merealisasikan harapan dan juga wawasan dalam ekonomi madani, meletakkan ekonomi negara menjadi antara 30 ekonomi terbesar di dunia dalam tempoh 10 tahun. Kebergantungan kepada sektor agrokomoditi dan peladangan menjadi mustahak untuk kita bereskan dan juga kita lunaskan supaya agenda pemerkasaan itu akan dapat dilaksanakan untuk jangka pendek, sederhana dan panjang. Malam ini saya amat bersahati dan juga naratif khas amat bersahati atas kesediaan dan juga bersama dengan kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, juga memegang portfolio Menteri Peladangan dan Komuniti. Apa khabar Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Ya, seperti mana yang kita maklumkan, sektor agrokomoditi masih menjadi kebergantungan kepada negara. Malah peningkatan yang ditunjukkan apabila Kerajaan Perpaduan mengambil alih juga mula menunjukkan suatu progres yang lebih baik berbanding sebelumnya. Cuma apabila kita menekankan fokus utama dalam ekonomi madani memperkasa rakyat yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kita melihat struktur ekonomi dan juga mengingatkan kualiti hidup rakyat, menerajui Kementerian Peladangan dan Komuniti, apa kerangka ekonomi madani ini bersesuaian dengan framework atau kerangka dasar yang ingin diperkenalkan dan juga dicapai dalam objektif agrokomoditi. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada RTM yang memberi kesempatan sekali lagi kepada Kementerian Peladangan dan Komoditi untuk berkongsi perspektif Kementerian Peladangan dan Komoditi dalam konteks ekonomi madani, iaitu untuk memperkasa rakyat. Yeah. Sebenarnya kalau kita melihat konteks ini, ianya amat selari dengan apa yang telah dibangunkan oleh Kementerian melalui dasar agri komoditi negara yang telah dirancang daripada 2021 sehingga ke 2030. Singkatannya kita panggil DAKN 2030. Yang mana kita mensasarkan untuk memastikan kemampanan agri komoditi dan kemakmuran rakyat yang melibatkan ataupun memfokuskan pada 6 teras. Jadi terasnya pertama sekali produktiviti, yang kedua penjanaan nilai, ketiga pembangunan pasaran, keempat keterangkuman dan juga penyampaian berkesan. Dan sudah pasti produktiviti lah akan menjadi asas sama ada kita dapat mencapai kepada apa yang kita hasratkan. Dan dalam konteks kemampanan ini, ianya amat penting sebab sekarang ini dunia melihat kemampanan dalam semua aspek, termasuklah alam sekitarnya, dan apa yang kita laksanakan mesti mematuhi kehendak pasaran kita. Dan pasaran sekarang ini memerlukan kemampanan. Dan sebab itu bila kita melihat dalam konteks kemampanan ini, apa yang telah kita bangunkan ialah melalui sijil, iaitu yang dikenali sebagai MSPO ataupun Malaysian Standard of Palm Oil, yang mana ianya boleh kata hampir sama dengan apa yang dibangunkan oleh pihak industri, iaitu RSPO. Dan di Malaysia kita wajibkan kepada keseluruhan rantaian dalam sektor sawit misalnya kata untuk mematuhi MSPO ini. Ini untuk memastikan bahawa apa saja yang kita bekalkan akan mematuhi standard dunia ataupun keperluan dunia. Dan ini yang kita lakukan dan kita wajibkan. Dan di sinilah kita membantu dalam pihak syarikat-syarikat besar, peladangan besar tak ada masalah. Malah mereka mematuhi RSPO dan sebagainya. Dan bila kita bangunkan, fokus kita bagaimana kita nak pastikan pekebun-pekebun kecil ini dapat disijilkan dengan MSPO. Sebab kalau pekebun kecil yang merupakan penyumbang besar sebenarnya pada agri komoditi kita, khususnya sawit, ianya akan menjejaskan pengeluaran dan ekspor minyak, sama ada minyak mentah, sawit mentah kita ataupun produk-produk hiliran yang lain. Sebab itu kita wajibkan, dan Alhamdulillah dengan bantuan teknikal yang kita berikan, latihan kita berikan, sekarang ini sudah hampir mencapai 99% pekebun kecil yang telah disijilkan
Ya. Dengan MSPO. Begitu juga rantaiannya, termasuklah kilang-kilang dan sebagainya. Okey. Yang kedua yang kita terangkum dalam MSPO itu, selain daripada kemampanan, yang juga memfokuskan pada good agriculture practice ataupun amalan pertanian yang baik. Ini untuk mematuhi sudut kesihatan, pelbagai sudut yang dilihat oleh pasaran kita. Dan alhamdulillah di peringkat pekebun kecil yang mana mereka jumlahnya besar. Sebenarnya kalau kita melihat rantaian agri-komoditi ini hampir 1 juta yang terlibat dalam keseluruhan rantaian termasuk pekerjaan dalam sektor agri-komoditi kita. Okey. Yang kedua, kita memfokuskan pada productivity. Sebab kalau kita nak pastikan, sebab dari segi saiz kita dah tak boleh besarkan. Sebab salah satu pematuhan ialah di peringkat antarabangsa ialah tidak ada penyahan hutan, pembakaran hutan, pembukaan hutan-hutan baru dan sebagainya. Dan untuk itu dengan saiz yang ada iaitu lebih kurang 5.6 juta hektar yang telah ditanam, kita nak kekalkan. Okey. Tapi bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran hasilan? Jadi tiada pilihan lain melainkan kita kena fokuskan kepada research, development, commercialization dan juga innovation. Okey. Untuk memastikan kita dapat menghasilkan dari segi benih yang tahan penyakit, benih yang boleh menghasilkan pengeluaran yang lebih banyak lagi, walaupun pokok yang sama tapi hasilan yang lebih banyak. Okey. Dan pada masa yang sama, productivity ini kita kena lihat juga kepada keseluruhan rantaian. Okey. Supaya proses, bukan saja proses penuaian, proses di kilang, proses kita nak keluarkan produk-produk hiliran itu kena dilihat supaya lebih banyak produk-produk hiliran yang kita boleh hasilkan. Datuk Seri, pada ketika ini apa output yang dikeluarkan oleh sektor agrokomoditi negara memenuhi permintaan pasaran ataupun memenuhi permintaan business planning ataupun perancangan perniagaan? Alhamdulillah, kita dari segi MSPO itu sekarang ini dah diterima. Sebab itu minyak sawit Malaysia misalnya katanya adalah yang diterima pakai sebagai salah satu produk premium yang diterima di peringkat dunia sebab pematuhan kita dan kualiti dan sebagainya adalah diterima di peringkat pasaran dunia. Okey. Sebab itu dalam misi-misi kita pun bila kita berjumpa di peringkat EU dan sebagainya, walaupun ada tekanan, ada pun dari segi kempen yang negatif itu pun kita alhamdulillah kita dapat atasi, tapi kita kena teruskan usaha untuk memastikan bahawa kita akan dapat memberi impak yang positif kepada produk-produk hiliran yang kita hasilkan. Okey. Sebab itulah kita melihat pelbagai aspek lah dari segi produktiviti itu tadi. Kalau kita melihat juga dalam konteks getah, kita juga melihat menghasilkan produk-produk teknologi baru dengan penghasilan apa yang kita panggilkan model pembangunan adaptasi teknologi getah ataupun singkatannya EdTech. Okey. Dan juga kita menggunakan hydrobase iaitu satu teknik bila kita gunakan akan dapat menambah pengeluaran getah kita lebih 30% daripada apa yang digunakan sekarang ini. Cuma isu pada kali ini banyak yang mempersoalkan ataupun yang bertanya dari segi penyusutan bilangan pekebun-pekebun kecil getah yang juga mungkin akan memberi impak dan juga kesan kepada output pengeluaran getah itu. Jadi apa ini sedang ditekuni dan juga dipandang serius oleh pihak kementerian? Sudah pasti. Sebab itu kita mengadakan program kita yang pelbagai. Di samping kursus, di samping latihan, di samping memperkenalkan teknologi baru. Okey. Kita juga berinteraksi dengan pekebun kecil. Sebab itu program kita yang kita adakan sekarang ini track komoditi yang kita dah cover di peringkat utara. Hujung minggu yang lepas kita pergi ke zon tengah, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Dari situ kita berinteraksi untuk menerangkan pada mereka bahawa ada teknologi, ada bantuan yang kita berikan pada pekebun-pekebun kecil supaya mereka akan tetap kekal dalam pengeluaran getah, sama ada getah kering ataupun susu getah. Dengan sokongan bantuan itu, kita sebenarnya untuk pengeluaran getah, kita sekarang ini ceiling ataupun harga lantai daripada RM2.5 sekarang ini dah dinaikkan RM2.7. Kalau dia keluarkan produk susu getah, ada tambahan lagi RM1 akan dibiayai oleh kerajaan supaya dia boleh menambahkan pendapatan dan mengalakkan mereka terus kekal dalam industri getah. Dan dari konteks produktiviti juga kita kena fokuskan kepada otomasi dan mekanisasi.
Dan untuk itu saya nak mengucapkan syabaslah kepada Sime Darby, satu-satunya syarikat yang begitu komited yang menggalakkan menggunakan otomasi dan mekanisasi ini dalam sektor sawit, misalnya kata, daripada penuaian, pengumpulan dan juga proses-proses yang lain yang mereka laksanakan. Dan kita dalam track community zon tengah baru ini pergi Pulau Keri melihat bagaimana semangatnya pekerja-pekerja muda kita lokal yang terlibat dalam bidang otomasi dan mekanisasi ini. Dan kita juga ada jalinan kerjasama di antara melalui program Impact kita bersama dengan Sime Darby supaya kita boleh hasilkan lebih ramai orang-orang tempatan, orang muda terlibat dalam sektor agri-komoditi ini, khususnya bila otomasi, mekanisasi diperkenalkan. Dan sudah pasti ini menarik minat mereka. Dan kita juga melihat bahawa kita kena juga fokus kepada meningkatkan nilai produk-produk kita. Sebab itu produk hiliran perlu kita fokuskan supaya kita lebih banyak produk-produk hasilan daripada bukan saja kita nak ekspor bahan mentah, tapi kita kena proses, kita kena hasilkan supaya ianya boleh menjadi produk hiliran, bukan saja yang terlibat dalam bidang kesihatan, kecantikan, makanan, pelbagai. Misal kata getah, kita terkenal dengan hasilan getah dalam industri pembinaan misalnya, iaitu bangunan, terutamanya kalau kita nak membina infrastruktur dan bangunan kawasan yang kerap gempa bumi. Hasilan getah kita adalah yang salah satu yang terbaik misalnya. Ini yang patut kita pasarkan. Minyak sawit sudah pasti kita sudah menjadi premium. Minyak sawit merah dah terbukti mempunyai bahan yang boleh orang kata untuk awet muda. Itu yang telah diperkenalkan juga oleh MPOB dan sebagainya. Salah satu lagi yang kita fokuskan sesuai dengan ekonomi badani ini ialah untuk kita tingkatkan pasaran. Sekarang ini pasaran utama untuk kelapa sawit misalnya adalah China, India, dan juga Europe malahan. Tapi kita nak buka kawasan-kawasan baru, termasuklah di Timur Tengah. Apa persaingan bersama Indonesia itu dipandang sebagai satu persaingan yang sihat? Bagi saya itu persaingan yang sihat. Kalau tiada persaingan, kita akan menjadi selesa dan kita tidak akan menghasilkan produk yang lebih bermutu, yang mampu bersaing. Walaupun dari segi harga mungkin Indonesia boleh mengeluarkan dengan kos yang lebih murah berbanding Malaysia, tapi kelebihan kita ialah produk kita adalah produk yang premium. Kualiti terjamin dan lebih utama ialah kita mematuhi kemampanan, standard kemampanan yang ditetapkan oleh pasaran dunia. Bersama pensijilan MSPO. MSPO kita. Sementara Datuk Seri menyebut berkenaan tentang industri agri-komoditi berfokus kepada sawit juga. Tempoh hari kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri menyentuh berkenaan penggunaan guna tanah bagi penanaman kelapa sawit yang dicadangkan supaya tidak diperluaskan. Sebaliknya digunakan semula dan juga penanaman lestari. Jadi apa maksud di sebaliknya supaya kita melihat penggunaan tanah itu berada pada tahap optimum dan hasilnya juga boleh dilipat gandakan, Datuk Seri. Itu yang kita maksudkan dengan R&D yang kita lakukan tadi di bawah MPOB. Salah satu research yang kita fokuskan termasuklah pihak industri ialah penghasilan benih yang bukan saja tahan penyakit tapi yang boleh mengeluarkan hasilan yang lebih daripada apa yang ada sekarang. Setakat ini yang terbaik kalau kita mengikut amalan syarikat peladangan ialah United Plantation. Di mana hasilannya begitu tinggi sekali. Tapi ada setengah tempat agak rendah. Jadi di sini yang kita kena fokuskan bagaimana kita dapat tingkatkan pengeluaran supaya kita tak perlu saiz tanah yang besar, tapi dengan saiz yang ada kita dapat tingkatkan jumlah pengeluaran kita. Sudah pasti yang saya katakan tadi, cabaran kita ialah kempen anti minyak sawit. Tak kira di mana saja. Sebab itu bukan saja kita nak pergi keluar untuk memastikan bahawa kempen berhubung kait dengan perkara yang positif, berhubung kait dengan kelapa sawit, minyak sawit kita perlu kita kekalkan. Begitu juga dengan produk-produk kita lain. Sebab kempen ini bukan saja untuk sawit, tapi mungkin mereka juga kempen berhubung kait dengan produk perkayuan kita, perabot kita dan sebagainya. Yang ini yang perlu kita kekalkan dan bagaimana kita nak jalinkan dengan peringkat antarabangsa, termasuklah NGO yang boleh membantu kita. Dan khususnya
pejabat-pejabat embassy kita di luar negara, di mana kita akan latih, engage pegawai-pegawai kita supaya mereka boleh memainkan peranan, menjadi mata, telinga dan pada masa sama dapat menerangkan apa saja yang negatif itu boleh dijawab, dibalas dengan sesegera yang mungkin. Okey, mempromosi juga produk-produk hiburan dan juga produk agrokomoditi kita. Datuk Seri, kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Salah satu inisiatif ekonomi penjagaan, care ekonomi, termasuklah menyediakan pusat jagaan kanak-kanak mampu milik yang dilihat berupaya meningkatkan kadar penyertaan ekonomi wanita di dalam pekerjaan. Maka termasuk memudah cara proses pendaftaran dan memperluas program pemutihan taska dan pusat penjagaan kanak-kanak yang belum berdaftar dengan peruntukan RM10 juta. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Saudara-saudari, kita hidup dalam ekonomi global yang senantiasa berubah dan mencabar. Maka pendekatan kita juga mesti menerima kenyataan ini dan mengambil tindakan yang lebih progresif. Kita perlu menyediakan laluan pembelajaran sepanjang hayat, sama ada di sekolah, universiti, dengan beberapa tekanan di IPTA yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sekarang. Tapi termasuk juga TVET maupun kemahiran micro-credentials yang diperlukan. Untuk tujuan ini, kerajaan melalui Perkeso menyediakan peruntukan sebanyak RM42 juta bagi program Bina Kerjaya, iaitu program peningkatan kemahiran, upskilling untuk pekerja tidak formal, termasuk pekerja gig sama ada kelayakan SPM ataupun tidak. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Kita menghargai usaha kerajaan dalam menggerakkan agenda Malaysia Madani bagi membentuk masyarakat yang menghayati nilai-nilai ihsan, mendukung prinsip keadilan dan mengamalkan semangat toleransi.
Beta turut menghargai pelaksanaan Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani sebagai langkah proaktif untuk menjayakan agenda pembangunan dan pembaharuan ummah. Bersua kembali naratif khas Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15. Cuma penawaran pada malam ini adalah kita bercakap tentang sektor yang penting untuk negara dan juga mustahak untuk dilunaskan, iaitu agrokomoditi. Bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri merangkap dan juga memegang portfolio Menteri Perdagangan dan Komuniti. Datuk Seri, seketika tadi kita banyak bercakap berkenaan perkembangan terkini dan apakah antara potensi-potensi serta prestasi yang dilaporkan bukan sahaja melalui penilaian lokal tetapi juga penilaian global. Cuma apabila kita menyentuh berkenaan sektor agrokomoditi ini, saya teringat suatu kenyataan yang diluncurkan juga oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri sendiri berkenaan tentang kelapa juga akan dimasukkan dalam kategori agrokomoditi. Cuma sedikit persoalannya apabila kelapa ini berada di bawah sektor pertanian dan ia juga digambarkan sebagai tidak mempunyai dalam konteks ini adalah persaingan ekspor pada ketika ini. Jadi bagaimana diperjelaskan untuk rasional dimasukkan kelapa dalam sektor agrokomoditi ini, Datuk Seri? Sebenarnya kelapa adalah dibangkitkan bila kita berinteraksi dalam track komoditi kita. Okey. Sewaktu di Negeri Sembilan, bukan, di Selangor sebenarnya. Okey. Bila dibangkitkan oleh salah seorang pengusaha koko, mengatakan kelapa sepatutnya dimasukkan sekali dalam sektor komoditi. Disebabkan waktu ini kelapa di bawah Kementerian Pertanian. Okay. Tapi bantuan hanya kepada koko. Tapi input pertanian untuk kelapa ni tak ada. Okay. Tapi pasaran kelapa memang ada. Sebab kita sendiri mengimport begitu banyak kelapa sebenarnya. Jadi apa yang saya bincangkan bila dikemukakan persoalan tersebut. Yeah. Jadi saya mengatakan kita boleh pertimbangkan, tapi kita perlu bawa dibincangkan di peringkat kementerian kita dengan Kementerian Pertanian. Dan pada masa sama mungkin kita terpaksa bawa pula ke Kabinet untuk melihat apakah yang boleh kita laksanakan dalam konteks kelapa. Cuma bila kita bercakap berhubung kait dengan komoditi, ianya lebih kepada pertanian, juga sektor pertanian, tapi yang menghasilkan pendapatan kepada negara disebabkan kita dapat mengekspor produk tersebut. Okay. Cuma bezanya kelapa setakat ini kita belum ekspor. Kita lebih banyak mengimport. Sebab itu ianya mungkin belum dapat tergolong dalam kategori komoditi. Tapi apapun cadangan daripada pemain industri, khususnya pekebun-pekebun kecil, boleh kita pertimbangkan, kita bincangkan. Kalau tidak pun dimasukkan dalam komoditi, bagaimana kita dapat membantu menyokong mereka bersama dengan Kementerian Pertanian supaya kita boleh tingkatkan pengeluaran kelapa kita dan hopefully satu masa nanti kita tidak lagi mengimport tapi kita boleh menghasilkan secara tempatan dan akhirnya kita boleh mengeksport kelapa ke luar negara. Hasilannya termasuklah kita kena lihat keseluruhan rantaian, termasuklah produk-produk hiliran dan sebagainya. Yeah. Tapi apapun dalam konteks agri-komoditi ini, ianya memang memainkan peranan utama. Sebab itu kita melihat tadi dalam dasar agri-komoditi negara yang kita fokuskan ialah penjanaan nilai. Okay. Bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran kita dan supaya kita dapat hasilan yang lebih banyak lagi. Setakat ini kalau kita melihat dalam konteks nilai dagangan kita, komoditi menyumbang kalau kita bandingkan tahun 2022 dengan tahun 2020. Nilai dagangan kita tahun 2022 ialah 268.1 bilion ringgit. Iaitu meningkat sebanyak 36.9% berbanding tahun 2022. Yeah. Dan imbangan dagangan pula ialah lebih kurang 146.5 bilion ringgit. Ini juga meningkat sebanyak 34.12%. Manakala nilai ekspor ialah 207.3 bilion ringgit iaitu 13.4% daripada keseluruhan pendapatan ekspor negara. Dan ini adalah penyumbang yang ketiga terbesar. Yeah. Untuk negara kita setelah sektor E&E dan juga petroleum.
Dan kalau KDNK kita menyumbang jumlah yang besar lah, lebih kurang 83.8 bilion, iaitu 5.6% daripada KDNK. Sebab itu kita kena beri tumpuan dan saya kira ini boleh menyumbang yang besar kepada pendapatan negara kita. Dan lebih utama ialah kebanyakannya yang terlibat adalah pekebun kecil. Dan keseluruhan rantaian tadi yang saya katakan di peringkat awal ialah 1 juta yang terlibat dalam sektor agri-komoditi negara kita. Sebab itu kita tidak boleh orang kata pandang enteng, tapi kita kena memberi tumpuan bagaimana kita nak melihat keseluruhan rantaian agri-komoditi ini, yang 8 yang dijaga oleh kita ini dapat kita pertingkatkan. Yang salah satu yang kita lihat juga ialah dalam konteks getah. Kalau tengok getah, kita merupakan pengeluar sarung tangan getah asli nombor 1 di dunia. Tetapi sewaktu PKP atau pandemik tempohari, permintaan getah untuk sarung tangan penghasilannya meningkat. Cuma pada ketika ini mungkin agak menyusut sedikit. Apa masih kompetitif dan masih berada pada tahap optimum pengeluarannya? Dia menyusut sedikit disebabkan ada persaingan. Tapi dari sudut pengeluaran getah asli, sarung tangan berasaskan getah asli, kita nombor 1. Tapi saingan sekarang ini ialah daripada pasaran-pasaran di China dan sebagainya. Sebab mereka mengeluarkan getah sarung tangan berdasarkan getah tiruan dan sebagainya. Tapi sebab itu kita kena melihat bagaimana kita dapat mampu memtingkatkan pasaran kita, sebab memang ada pasaran yang memerlukan getah sarung tangan getah asli dan sebagainya. Tapi persaingan daripada getah tiruan ini sudah pasti meningkat. Tapi kita kena melihat jugalah bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran susu getah kita. Sebab sekarang ini kita terpaksa mengimport. Bila kita mengimport, jadi maknanya kita mengimport lebih kurang 3 bilion setahun susu getah daripada Thailand dan juga Vietnam. Dan sudah pasti dari segi keterjaminan bekalan itu menjadi cabaran. Sebab ianya ditentukan oleh pasaran. Dan juga kadang-kadang tidak ada cukup bekalan dan sebagainya, sudah pasti akan menjejaskan sektor hiliran, iaitu pembuatan sarung tangan getah kita, tayar dan sebagainya. Ini kegusaran berkenaan keadaan cuaca juga membawa kepada kesan yang direktif atau secara langsung kepada penghasilan getah asli ini. Jadi apa ini juga dipandang serius dan juga dipandang secara objektif oleh pihak kementerian dalam menangani ini? Sudah pasti. Sebab itu research development itu akan terus kita jalankan dengan penggunaan teknologi dan sebagainya, di mana kita boleh terus menghasilkan getah tanpa mengira musim. Kalau musim hujan sekarang ini orang tak menoreh. Tapi kalau menggunakan teknologi, saya kira cuma kita kena melaburlah dengan pendekatan yang baru, di mana kita membawa syarikat besar dan sebagainya membantu dan sebagainya. InsyaAllah dengan teknologi baru kita boleh menoreh tak kira cuaca. Hujan ke dan sebagainya, boleh kita membuat torehan dan sebagainya. Ini juga saya kira yang perlu kita fokuskan. Satu lagi cabaran ialah dari segi perabot. Kita nombor 8 di dunia dari segi ekspor perabot. Tapi cabarannya ialah kita kekurangan bahan mentah, kayu-kayu. Sudah pasti yang ada getah. Pokok getah yang dah tua akan ditebang untuk dihasilkan perabot, tapi kadang-kadang tidak cukup. Sebab itu salah satu fokus kita ialah untuk penanaman semula ataupun community farming, di mana kita galakkan orang menanam pokok. Pokok itu boleh tumbuh dalam 5-6 tahun, boleh ditebang untuk dibekalkan kepada sektor perkayuan untuk tujuan sama ada membuat perabot, membuat papan lapis dan sebagainya, yang akhirnya boleh diekspor dan sebagainya. Dan kita tak perlu lagi pergi ke hutan simpan, tak akan diganggu dan sebagainya, sebab kita nak pastikan kelestarian alam sekitar kita akan dapat kita kekalkan tanpa kita membuat potongan kayu di hutan-hutan simpan ataupun berlakunya illegal logging dan sebagainya. Sebab itu kita nak galakkan penanaman oleh komuniti. Dan hari Minggu yang lepas, track komoditi kita melawat juga di Negeri Sembilan, di mana ada penanaman keseluruhan rantaian itu, termasuklah research yang dilakukan bersama dengan FRIM untuk menghasilkan benih-benih pokok-pokok yang boleh ditanam untuk tujuan perabot dan sebagainya. Apa kualiti penghasilan pokok itu memenuhi prasyarat untuk penghasilan perabot-perabot yang berkualiti tinggi seperti mana yang dinyatakan untuk tujuan ekspor? Sudah pasti, sebab ianya mesti mematuhi, sebab kita pun nak bangunkan dalam konteks
hutan, hasilan hutan kita mesti juga mematuhi sijil kemampanan yang diperlukan di peringkat dunia. Sebab itu kita kena banyakkan penanaman pokok-pokok oleh komuniti. Itulah yang kita fokuskan sekarang, dan insya-Allah saya kira kalau ini dapat dilaksanakan, dikembangkan, bukan saja ianya akan dapat menambahkan pendapatan kepada rakyat kita, khususnya pekebun kecil, sebab mereka ada pilihan nak tanam kelapa sawit, getah ataupun hasilan hutan. Dan pada masa yang sama, sebab itu dalam konteks kelapa sawit misalnya, kita juga ada inisiatif yang kita lakukan, termasuklah integrasi, di mana selain daripada kelapa sawit, mereka juga boleh membuat aktiviti lain, termasuklah penternakan ayam, itik dan sebagainya. Ini yang kita galakkan sekarang ini, supaya fokus kita sesuai dengan ekonomi madani, iaitu kesejahteraan rakyat. Jadi kita kena carikan jalan, kaedah bagaimana kita nak bantu meningkatkan pendapatan rakyat melalui technical support, melalui sokongan dari segi dana, dari segi pelbagai teknikal, sokongan-sokongan teknikal, perbekalan benih, bagaimana kita nak pastikan juga mereka akan berada dalam rantaian bekalan-bekalan yang boleh menambah pendapatan. Pemekasan di peringkat akar umbi penting untuk memperlihatkan supaya memberi sumbangan yang berantai kepada ekonomi negara dan juga ekonomi di peringkat global dan juga tujuan ekspor. Kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Fast. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses bekalan air yang konsisten dan berkualiti.
Kerajaan Perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju menyediakan keseluruhan 800 juta ringgit tambahan bagi penyelesaian jangka pendek untuk Kelantan dan Sabah. Kerajaan akan menyediakan pelaksanaan projek tebatan banjir seperti di Kelantan, Pahang, Selangor dan Johor demi melindungi masyarakat setempat daripada ditimpa bencana banjir. Bersua kembali naratif khas pada malam ini, istimewa dan juga eksklusif bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komuniti. Datuk Seri, seketika tadi kita bercakap juga tentang tujuan-tujuan bagi memastikan agar merekayasa ekonomi agrokomoditi dan juga dasar-dasar di bawah ekonomi madani ini akan dapat diperluaskan. Cuma apabila kita bercakap tentang konsep ekonomi itu, kita mengambil ruang dan juga kesempatan ini bercakap dalam hasrat memastikan skala ekonomik dan juga linear ekonomik. Dalam erti kata mudahnya yang boleh kita ringkaskan, linear ekonomi ini melihat kepada mengekstrak produk asas itu dijadikan suatu produk hiliran dan kemudian produk itu hanya akan dijadikan pakai buang berbanding sirkular ekonomi yang akan diproses kita semula dan akan digunakan semula. Jadi bagaimana pendirian pihak kementerian dan juga kerajaan dalam memastikan sirkular ekonomi ini menjadi suatu gambaran dan juga kayu ukur memastikan ekonomi agrokomoditi dan perdagangan dapat diteruskan? Jadi fokus kementerian sekarang ini ialah untuk pertama sekali membangunkan pelan tindakan untuk biojisim negara. Okey. Bila kita bercakap berhubung kait dengan biojisim, ianya bukan saja melihat dalam konteks agrokomoditi yang berhubung kait dengan pertanian, tumbuh-tumbuhan. Ianya juga rantaian keseluruhan dari segi penternakan, perikanan, perhutanan dan sebagainya. Dalam konteks inilah kita melihat apa yang perlu kita lakukan ialah untuk kita optimumkan penggunaan sumber yang ada supaya tidak ada lagi yang terbuang. Maknanya bila kita dapat menjimatkan menggunakan pakai apa saja orang kata lebihan ataupun bahan-bahan buangan tu kalau dapat diproses, maka pertama sekali ianya akan dapat menambahkan pendapatan. Yang kedua, ianya akan dapat menyelamatkan alam sekitar kita dari segi pelepasan greenhouse gas ataupun Rumah hijau. Dalam bahasa apa greenhouse gas ni dalam bahasa Malaysia Pelepasan gas rumah hijau. Gas rumah hijau. Saya ni nak bercakap kampung payah sikit kan. Jadi yang ni yang kita patut fokuskan sebab kita nak pastikan dalam kita menggerakkan ataupun menjanakan pendapatan untuk negara, pendapatan untuk rakyat, kita nak pastikan kelestarian dan kemampanan alam sekitar kita sebab ini untuk generasi masa depan. Sebab itu kalau boleh kita bagi contoh, misal kata dalam industri sawit. Industri sawit bila kita tuaikan buahnya, ianya akan diproses. Bila diproses, buahnya akan ditekan untuk kita hasilkan minyak. Okey. Dan sudah pasti ada bahan-bahan buangannya. Bahan buangannya ialah kulitnya, kenalnya dan sebagainya yang terbuang. Dan sekarang ini kita melihat bahawa ianya juga sekarang ini sudah pun diproses sama ada untuk digunakan sebagai bahan makanan ternakan ataupun juga digunakan untuk baja dan sebagainya. Dan begitu juga dalam proses penghilangan air yang terbuang kita akan ada juga bahan buangan di situ. Dan apa dilakukan sekarang ini ialah mereka akan buat sistem untuk perangkapkan gas yang terhasil daripada bahan buangan tersebut. Jadi gas ini, biogas ini bukan saja boleh dijual tapi juga boleh digunakan semula untuk digunakan untuk menghasilkan tenaga kepada kilang itu sendiri. Jadi sudah berlaku penjimatan di situ. Dan hasil akhirnya kita keluarkan minyak. Minyak dijual. Bila minyak dijual, digunakan untuk menggoreng dan sebagainya. Kalau dulu habis, akan dibuang macam tu saja. Tapi sekarang ni minyak yang sudah dipakai, sudah digoreng dan sebagainya, sekarang ni pun boleh dijual. Sekarang ni kita bekerjasama dengan Petronas. Datuk Seri untuk melakukan perkara itu? Ya, sebenarnya sudah dihasilkan. Petronas sudah pun bekerjasama untuk membeli sebenarnya minyak yang terpakai, yang sudah digunakan untuk menghasilkan minyak
apa dipanggilkan untuk airline sebenarnya, Sustainable Aviation Fuel ataupun singkatannya SAF. Minyak yang ini diproses semula dan akan dijual untuk digunakan oleh syarikat penerbangan. Okey. Dan ini sudah pasti akan menjimatkan dan sebenarnya boleh menghasilkan pendapatan daripada minyak dibuang begitu saja, terutamanya traders kita ataupun peniaga-peniaga yang menjual goreng pisang dan sebagainya, kumpulkan minyak itu, hantar ke Petronas. Masa ini harganya ialah lebih kurang RM3 1 kilogram. Petronas mengambil. Okey. Mereka kalau guna minyak orang kata minyak subsidi kerajaan, 1 kilogram, satu plastik tu RM2.50. Ya. Dah 50 sen untung tu. Jadi bayangkan kalau kitaran semula inilah yang kita katakan ekonomi kitaran, ini yang kita maksudkan. Maknanya tiada yang terbuang, boleh diguna balik dan ianya menghasilkan pendapatan tambahan kepada rakyat kita dan juga pada negara kita, dan alam sekitar pun dapat kita jaga dan kita pelihara disebabkan kurangnya pelepasan gas rumah hijau itu. Dan diharapkan dengan itu kita akan dapat memenuhi komitmen kita kepada dunia, iaitu kita tidak akan dalam tahun 2050 kita nak pergi ke zero ataupun net zero carbon emission. Itu juga komitmen dunia kan. Jadi kita perlu bersama dengan dunia untuk pastikan kita dapat menjaga alam sekitar supaya kepanasan global ini dapat kita tangani. Ya. Sementara Datuk Seri bercerita berkenaan pembebasan dan juga pelepasan karbon ini, ia mungkin dianggap sebagai satu isu yang sensitif apabila dibicarakan berkenaan carbon trade ataupun perdagangan karbon. Banyak dilunaskan dan juga dibahaskan berkenaan negara-negara pencemar bayar kepada perdagangan karbon ini, tetapi itu di peringkat global. Cuma apabila kita bercakap berkenaan perdagangan karbon, sudah pastinya penciptaan aset biodiversity penting dalam kita memastikan agar adanya pasaran perdagangan karbon yang bebas dan juga dipercayai. Jadi dalam konteks ini, bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut berhasrat untuk menekankan penciptaan aset biodiversity ini dalam kita menghubung kaitkan dengan aspek perdagangan karbon ataupun carbon trade. Pertama sekali kita kena melihat dari segi struktur perundangan. Okey. Kita kena ada sistem perundangan. Kedua, kita kena lihat dari segi the tax structure, struktur tax, supaya ada orang kata guideline yang jelas dalam siapa-siapa yang nak invest dalam sama ada carbon storage, carbon trading. Di Malaysia sudah pasti di KLSE memang dah ada pun membuat carbon trading. Dari segi apa? Sarawak agak ke depan dalam hal ini. Mereka sudah pun menggubal undang-undang, termasuk untuk bagaimana menangani ataupun struktur dari segi perniagaannya. Kalau kita nak menyimpan gas, apakah kaedahnya? Kalau kita nak trading, apakah kaedahnya? Dan apakah hubungan pula di peringkat dunia supaya ianya selari di peringkat dunia. Dan di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat kajian persekutuan, sekarang ini di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Mereka juga melihat pada carbon trading dan sedang membangunkan bersama dengan Kementerian Kewangan struktur percukaian dan juga perundangan berhubung kait dengan perkara ini. Ini adalah saya kira satu peluang yang baru, the new business yang perlu kita lihat, sebab ini memang sedang berlaku rancak di seluruh dunia. Sebab itu saya melihat bahawa kementerian ini sebenarnya boleh memainkan peranan dan kita sedang berbincang juga dengan Kementerian Environment kita, alam sekitar dan juga perubahan iklim untuk melihat sama ada dari segi carbon trading ini boleh diambil ataupun dipindahkan ke kementerian kita, manakala NREC akan melihat dari sudut penguatkuasaan dan pengawalan. Kita pula melakukan dari segi the trading aspect. Tidak akan berlaku redundancy antara kementerian? Tidak, sebab kita kena melihat, pertama sekali kita kena melihat menjaga alam sekitar kita. Memastikan bahawa hutan tidak akan ditebang, pematuhan kepada apa saja akta pemeliharaan itu memang kuat-kuasanya di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, sebab melalui Jabatan Hutan dan sebagainya. Tapi dari segi trading, sebab di peringkat United Nations, bila carbon ini sudah pun diiktiraf sebagai komoditi. Jadi bila komoditi, maknanya ianya boleh untuk kita mengambil data di seluruh Malaysia dan apa yang kita ada
untuk kita jualkan dan apa yang kita boleh untuk kita reservekan dan kita buat apa orang kata penyimpanan itu tadi juga boleh kita lakukan. Malahan di Sarawak sebenarnya sudah pun ada komitmen perjanjian di antara Korea dan Jepun yang akan mengantar untuk karbon itu disimpan di negeri Sarawak sebab kita ada kesesuaian orang kata oil rig yang lama dulu ataupun bekas-bekas minyak, pengeluaran minyak dan gas dulu di mana yang sudah dikeluarkan minyak dan gasnya, maka ianya dia boleh dimasukkan karbon ke dalam sistem. Sarawak mungkin boleh dijadikan rujukan bagi pelaksanaan program ini. Sudah pasti agak ke depan di situ. InsyaAllah. Datuk Seri, kita akan kembali berjeda seketika. Semuanya seketika nanti. Naratif khas akan bersama selepas ini. Pentas Sitara Bintang Klasik 2023. Pencarian bakat kami teruskan untuk mencari sitara yang sebenar. Sertai kami dalam uji bakat Bintang Klasik di lokasi-lokasi berikut. Zon Sarawak, Sabtu 5 Ogos di RTM Miri dan Ahad 6 Ogos di RTM Kuching. Zon Sabah, Sabtu 12 Ogos di RTM Tawau dan Ahad 13 Ogos di RTM Kota Kinabalu. Zon Utara, Sabtu 19 Ogos di RTM Kedah. Zon Timur, Sabtu 26 Ogos di RTM Terengganu. Zon Selatan, Ahad 3 September di RTM Johor dan Zon Tengah, Sabtu 9 September di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media. Syarat-syarat penyertaan berumur 18 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, solo, duet atau berkumpulan. Kategori lagu 50-an hingga 90-an. Layari laman sosial Radio Klasik menggamit kenangan. Pentas Sitara Bintang Klasik 2023. Saksikan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran. Peringkat antarabangsa ke-63 yang akan berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 19 hingga 24 Ogos 2023, 8.45 malam hanya di TV1. Kitab Al-Quran, Kitab Yaqudul Ummah, Kitabul Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Perselisihan pendapat ataupun dipanggil al-ikhtilaf pada zaman Rasulullah SAW, kita boleh mengatakan bahawa di zaman Nabi semua para sahabat mereka akan rujuk kepada baginda Rasulullah SAW bila mana ada sahaja apa-apa perkara yang berlaku perbezaan pendapat di kalangan mereka, dan baginda Rasulullah akan menjadi tempat rujukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang sesuatu masalah. Cuma dalam keadaan itu pun sebenarnya pernah berlaku perbezaan pendapat di zaman Rasulullah SAW, di mana para sahabat yang baginda Nabi hantar untuk pergi berperang dengan golongan Yahudi Bani Quraidah, Nabi sebutkan kepada para sahabat yang dihantar, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, jangan ada seorang pun daripada kalangan kamu solat asar kecuali dah sampai ke Bani Quraidah. Ini para sahabat daripada Madinah yang bertolak pergi ke Bani Quraidah. Ada daripada kalangan mereka yang solat dalam pertengahan jalan sebab
sebab sudah azan, ada daripada kalangan mereka solat setelah sampai. Berbeza pendapat mereka, tapi bila datang kepada Nabi, baginda Rasulullah mengatakan kedua-dua perbezaan pendapat itu adalah benar. Demikian cara Nabi mengatasi perbezaan pendapat di zaman Nabi. PRU Dun Kedah ke-15. Adakah hampa salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak tahu? Hampa jangan buat leceh, no? Kalau tak tahu, jom pakat semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Turun kepala badan, makan tok sabimbang. Inilah masanya Wang Kedah, oi. Wang Kedah, pilihan di tangan hampa. Yang sahih di RTM. Jangan lupa malam ini debat yang mempertemukan YB Rafizi Ramli dan juga YB Muhammad Syahir Sulaiman akan bersiaran pada pukul 9.30 malam di TV1 dan juga semua platform RTM dan juga di Astro untuk kita menyiarkan bersama dengan anda kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, Datuk Seri, kita menyambung kembali perbualan dan juga perbincangan kita berkenaan tentang guna tenaga buruh asing. Ya, saya teringat ada satu laporan pemerhatian dilakukan oleh Laporan Perdagangan Amerika Syarikat. Pada sewaktu laporan diterima dalam industri agrokomoditi khususnya getah dan juga kelapa sawit meletakkan Malaysia pada tangga ketiga, malah memberikan amaran tentang isu-isu pemerdagangan manusia dan juga isu-isu penindasan hak pekerja asing dalam negara. Ini membimbangkan, tetapi alhamdulillah pada tahun ini sudah beralih kepada tahap 2 dan ada penambahbaikan. Jadi mungkin boleh dikongsikan situasi yang sedang berlaku dari segi guna tenaga buruh asing kepada sektor agrokomoditi pada ketika ini, Datuk Seri. Untuk menangani cabaran-cabaran tersebutlah pematuhan kepada standard dunia lah. Sama ada dari segi alam sekitar, dari segi sudut kesihatan dan juga guna tenaga, forced labour inilah. Sebab itu di peringkat Kementerian Sumber Manusia kita dah perkenalkan beberapa pindaan pada perundangan. Tujuannya ialah supaya memastikan kebajikan pekerja itu akan terjaga dari segi gajinya, dari segi tempat kediamannya, dari segi kebajikan mereka, dari segi aspek keseluruhan rantaian pekerjaan mereka. Dan alhamdulillah yang penting sekarang ini juga yang perlu kita lakukan ialah kita kena selalu ada engagement dengan pihak luar, sama ada United States maupun dengan pihak EU. Sebab itu bila berlaku kepada Sime Darby dulu, di mana produk mereka disebabkan ada satu aduan, maka produk mereka tak boleh masuk ke United States. Dan di situlah sudah pasti kerugian kepada Sime Darby, tapi di situ mengajar mereka bagaimana nak mempertingkatkan dari segi kebajikan kepada pekerja ini. Dan akhirnya dengan apa yang dilaksanakan, alhamdulillah Sime Darby sudah pun terlepas dan sekarang ini diiktiraf sebab mereka sendiri US menghantarkan pegawai-pegawai mereka untuk membuat audit dan sebagainya, dan saya berjumpa dengan pegawai-pegawai tersebut. Dan mereka sebenarnya terkejut melihat apa yang diadukan dengan apa amalan kita di sini adalah satu yang amat berbeza sekali. Sebenarnya kita mematuhi kehendak-kehendak dunia sebenarnya. Dan sebab itu salah satu persetujuan termasuklah EU yang kita nak bawa kepada mereka ialah kalau jangan berdasarkan aduan, satu aduan terus mengambil tindakan. Tapi sepatutnya bila ada aduan, dan mesti ada proses untuk mendapat verifikasi dulu daripada mana syarikat ataupun daripada negara. Apakah bentuk aduan, dan supaya kita bersama boleh membuat audit dan akhirnya barulah kata putus dibuat. Dan ini lebih baik pendekatannya daripada tindakan yang terus melulu dengan hanya disebabkan oleh satu aduan. Dan sudah pasti cabaran kita juga ialah kebergantungan kita kepada pekerja asing. Disebabkan sektor agrokomoditi ini ada kerja-kerja yang memang tidak dapat dilaksanakan secara orang kata otomasi setakat ini. Dan sebab itu kerja-kerja yang susah. Ini kategori 3D lah. Yang 3D itulah. Masih bergantung. Misal kata yang cabaran utama kita ialah dari segi penuaian buah kelapa sawit, torehan getah dan sebagainya. Ini yang memerlukan labor intensif. Orang-orang muda kita dah
tak berapa minat kerja-kerja ini, manakala pekebun kecil kita pula sudah pun berusia. Dan di sini kita kena cari jalan. Sebab itu kita melihat bahawa otomasi dan mekanisasi inilah yang perlu kita beri tumpuan. Alhamdulillah, SIMW dah mengambil tindakan, ada syarikat-syarikat besar dah mengambil tindakan untuk beralih menggunakan mekanisasi dan juga otomasi. Dan kita di peringkat kita melaksanakan program secara bersama. Projek Rentis yang kita buatkan apa dipanggil Machine Specialist Impact dengan SIMW untuk 2023 ini kita lihat bagaimana kita dapat menarik belia-belia kita terlibat supaya mereka ini menjadi pakar yang menjadi operator kepada mesin dalam sektor sawit. Dan juga kita sekarang ini menjalin kerjasama sama dengan pihak swasta dan juga agensi kita melalui Markop untuk kita bangunkan mesin-mesin yang baru yang sesuai digunakan, tak kiralah dalam sektor perkayuan, sektor getah maupun kelapa sawit, dan juga mungkin kita kalau perlu kita libatkan negara-negara luar, pengeluar-pengeluar luar yang boleh menghasilkan mesin-mesin yang lebih orang kata friendly kepada pengguna kita. Setakat ini yang kita untuk cantas, misal kata untuk kelapa sawit, cantas itu mesin dulu berat, tapi yang ada sekarang pun lebih kurang 7 kilo satu mesin tu. Jadi boleh kata boleh tahan juga beratnya, dan kalau dapat kita hasilkan yang lebih ringan, yang mana gegarannya lebih kurang lagi. Jadi saya kira ianya akan dapat membantu memudahkan proses penuaian buah-buahan itu. Dengan otomasi ini apa mungkin akan lebih pada waktu yang sama memperluaskan ruang pekerjaan untuk buruh tenaga tempatan? Sudah pasti. Kalau kita menggunakan mesin, ini sudah pasti dapat mengalahkan. Itu yang kita tengok di SIMW itu begitu ramai sekarang ni pekerja tempatan kita sebab kita dah menggunakan mesin untuk penuaian, untuk memungut buah dan juga kebanyakan kerja-kerja lain. Nilai gaji pula bagaimana, Datuk Seri? Gaji lebih baik sebenarnya. Sebab mereka mendapat diploma dan sebab itu kalau bandingkan dengan pekerjaan sekarang, mereka lebih dibayar lebih tinggi daripada gaji minimum lah yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan saya tengok mereka agak bergembira dan ini merupakan tarikan baru. Dan yang suka saya lihat bukan saja belia, termasuk juga belia wanis, dan ramai jadi mesin spesialis di ladang-ladang dan sebagainya. Datuk Seri, untuk menutup pada malam ini, apa optimis untuk melihat bagi separuh kedua bagi tahun 2023 kita akan lebih banyak melihat pertumbuhan ekonomi dalam sektor agrokomoditi? InsyaAllah. Saya kira itulah matlamat kita dan itu jugalah amanah yang diberikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri melalui konsep ekonomi madani ini untuk kita tumpukan pada peningkatan pendapatan negara kita dan juga peningkatan pada pendapatan rakyat kita. Jadi untuk itu kita dapat mencipta kemakmuran untuk kesejahteraan negara, untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu jugalah komitmen kami di peringkat Kementerian Perdagangan dan Komoditi. InsyaAllah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, terima kasih bersama kami. Terima kasih dalam siaran Natifas pada malam ini. InsyaAllah ekonomi madani pemakin kebangkitan sektor komuniti. Terima kasih pihak Kementerian Perdagangan dan Komuniti bersama dengan kita juga pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri bersama. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua kembali. Dan juga jangan lupa untuk debat mempertemukan YB Rafizi Ramli dan juga YB Muhammad Syahid Sulaiman. Selepas ini menyusul akan diterajui oleh sahabat saya Syed Munawar untuk membawakan debat selama lebih kurang lebih daripada sejam untuk membawakan gambarannya bagaimana kita membawa aspek-aspek ekonomi bagi mentelah dan juga menakul bagaimana pandangan dan juga hujahan yang akan dibahaskan oleh kedua-dua pihak. Terima kasih kerana bersama kami dalam Natifas pada malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam manis.